Hai, saya Chef Irwan, selaku chef selebriti anda. Hari ini chef ingin perkenalkan satu lagi produk terbaru koleksi ikan, iaitu pemanggang ayam dan pizza ajaib, atau dikenali sebagai PA5. Inilah PA chef, personal assistant. Kenapa dikenali sebagai PA5? Sebab dia merupakan koleksi yang kelima daripada 6 beradik. Okey, mari kita lihat permukaan di dalamnya pula. Baik, dia ada dua permukaan. Satu permukaan yang ada garisan yang halus macam ni kan, dan satu lagi adalah permukaan yang licin dan rata. Jadi kedua-dua permukaan ni mempunyai kegunaan ataupun kelebihan yang tersendiri. Dan di luarnya pula kita mempunyai pemegang magnetik yang macam ni, di mana dia boleh kedapkan udara di dalam dan kita boleh kumpulkan dia punya haba di dalamnya. Dan satu lagi adalah tangkai ni. Tangkai ni cukup mudah, sebab kadang-kadang tak mampu kan nak mengangkatnya, berat dan sebagainya. Kita dah ada pemegang ni. Pemegang ni lah yang membantu kita angkat. Dengan PA5 ni, banyak perkara ataupun banyak jenis hidangan ataupun juadah yang boleh anda buat. Seperti memanggang ayam darah seekor tanpa potong-potong. Kita boleh buat pizza, kita boleh buat ketayap, kita boleh buat apam balik, kita boleh buat roti jala, kita boleh goreng telur, kita boleh buat roti canai ataupun kita goreng roti canai lah, dan sebagainya lah. Jadi maknanya banyak juadah yang boleh dihasilkan daripada PA5. Luar biasa kan? Baik, jom kita tengok. Hari ini saya nak berkongsi kepada anda resepi yang cukup mudah, simple, senang. Allahu Akbar. Cukup dalam masa 5 minit saja anda boleh menghasilkan sesuatu hidangan yang luar biasa. Resepi pertama yang chef akan tunjukkan kepada anda iaitu kepingan badam rangup. Simple, senang, 5 minit saja boleh dihasilkan. Baik, kita tengok bahan-bahannya. Chef ada iaitu tepung polenta. Kita boleh dapatkan di kedai-kedai bakery, kedai-kedai kek dan sebagainya yang kita boleh dapat. Dan dalam tepung polenta ni dah dicampurkan dengan susu dan gula, dah ready made. Senang sangat kita nak dapatkan dia. Baik, chef ada bahan yang kedua iaitu chef ada bijan. Bijan ni bijan hitam dengan bijan putih yang dicampurkan lebih kurang dalam 3 sudu besar. Dan chef ada kepingan badam lebih kurang dalam 300 gram lah. Sama ada anda nak panggang dulu pun boleh, tak nak panggang pun boleh. Sebab apa kita tak panggang pun? Sebab dalam PA5 ni dah cukup dia punya panas, dah automatically kita dah panggangnya. Okey? Baik, seterusnya chef ada iaitu ni parchment paper. Parchment paper ni sama ada kita nak kita nak kena buat dia. Kalau anda nak menggunakan iaitu kertas minyak, kertas minyak ni petuanya jangan guna pun baguslah. Sebab bila kita guna kertas minyak, dia akan melekat. Jadi kita gunakan parchment paper ni 10 kali kita guna pun, recycle pun masih lagi cantik. Dan ingat, apa yang perlu kita buat, kita kena potong dia mengikut PA5 ni. Bentuk PA5 ni Jadi cukup senang lah. Okey, baik, kita masukkan macam dengan saya buat ni. Dalam ni tak perlu nak pasang api lagi. Kita biarkan, kita masukkan saja macam ni. Dan kita masukkan iaitu tepung polenta ni. Kita letakkan 4 bahagian lah. Okey, sini, letakkan kat sini, dan kita letakkan kat sini. Jadi apa yang patut kita buat, sama ada kita nak ratakan dia dengan parchment paper ni pun boleh, ataupun kita nak gunakan iaitu sudu. Kita ratakan dia bagi sama macam ni. Okey, bagi dia bulat, dia cantik dia. Cukup senang, cukup mudah.
Selepas kita ratakan ataupun kita bagi dia sama-sama rata, bulat, cantik macam ni kan. Jadi bahan seterusnya yang chef akan masukkan iaitu kepingan badam ni. Kita taburkan ke atas dia. Sama ada kalau nak gunakan gajus ke, kita nak gunakan iaitu sunflower punya biji dia ke, macam-macam kita boleh letakkan ke atas ni. Jadi dalam ni kita akan menghasilkan bila kita makan dia, jadi dia rangup je. Baik. Seterusnya bahan yang chef akan masukkan iaitu kepingan ataupun orang kata apa, yang bijak ni. Kita taburkan dia macam ni. Okey. Dah pun menarik dia punya. Okey, dan kita tutup. Kita pasangkan api yang sederhana dan kita akan tunggu 5 minit lepas ini. Dah pun 3 minit berlalu. Maknanya kat sini kita dah nampak dia punya gelembung-gelembung ni dah pun timbul-timbul. Jadi apa yang kita harus buat, kita kena ambil dan kita tekan dia. Tujuannya adalah untuk padatkan kepingan-kepingan tadi tu. Macam ni. Okey. Dan kita tutup semula. Kita tunggu lagi 2 minit. Apa akan jadi? 2 minit dah berlalu. Kita tengok hasil dia. Pastikan warna dia adalah warna kekuningan yang begini, kan? Jadi kita boleh matikan api, dan kita ambilkan kepingan tadi ni. Kita keluarkan dia. Kalau tak, senang saja, kita pun boleh ambil dan kita boleh letakkan macam tu pun saja pun dah pun boleh. Baik, saya akan ambilkan atas. Apa yang perlu kita buat, kita potong kepingan ni, okey, macam ni. Okey. Perlu diingatkan, kepingan badam ni harus dipotong masa dia panas-panas lagi. Kalau kita dah sejuk nanti, dia tak cantik dah, dia jadi pecah dan sebagainya. Okey, dah pun siap dia punya ni. Tu dia. Dan kita akan biarkan dia sejuk sikit dan kita akan tunggu hasilnya. Nampaknya kepingan badam tadi pun dah pun sejuk. Jadi kita buat begini. Inilah dia hasil dia. Jadi kita koyak dia macam ni pun dah. Okey. Jadi masukkan dalam. Okey. Ambilkan sedikit parsley. Letakkan ke atasnya. Inilah hasil dia. Kalau kita minum petang, minum dengan kopi, makan rangu. Anda bagaimana? Cuba. Jangan tak cuba. Saya baru saja selesai membuat inti kelapa ni. Anda tentu tahu apa resipi seterusnya, iaitu ketayap lah. Okey. Baik, senang, cukup mudah kalau kita nak buat inti ni. Kita perlukan kelapa putih, kita perlukan gula merah, kita perlukan gula kasar, sedikit daun pandan, 1 kuntum bunga cengkeh dan sedikit tepung jagung. Dan kita masakkannya dan hasilnya inilah dia. Harum bau dia. Okey, baik. Inti dah siap. Kita perlukan iaitu kulit ketayap. Bagaimana kita nak buat? Jom ikut chef. Di antara bahan-bahannya untuk nak buat kulit ketayap, kita perlukan iaitu air pandan. Kita perlukan tepung gandum, telur 1 biji. Kita perlukan tepung jagung, garam dan sedikit minyak. Sama ada kita gunakan minyak masak ataupun kita nak gunakan minyak jagung. Okey? Kita tengok bahan-bahan dia. Baik, saya akan gunakan blender, di mana blender ni cukup mudah dan cukup halus bila kita blend dia. Jadi
kita masukkan. Yang pertama sekali kita nak masukkan iaitu tepung gandum. Tepung gandum ni lebih kurang dalam 300 gram. 300 gram. Masukkan dalam dia. Okey. Kita masukkan air pandan ni. Masukkan telur 1 biji dalam, garam 1 sudu kecil, dan tepung jagung 1 sudu kecil, sedikit minyak. Okey. Lebih kurang dalam 1 sudu kecil lah. Okey, kita blendkan dia. Okey. Baik. Dah pun siap dia punya batter dia. Jadi kita tuangkan ke dalam ni. Saya akan menggunakan bahagian yang rata ataupun yang lincin ni. Okey, bahagian ni untuk kita buat dia punya kulit dia. Right. Tak perlu pasang api, itulah kelebihan dia. Jadi kita sendukkan dia sahaja. Okey. 1. Kita boleh letak 2 ataupun kita boleh letak lagi setengah lah. Jadi kita goyangkan dia. Macam ni. Okey. Dan barulah kita pasang api. Kita memerlukan 2 minit sahaja dan pastikan di keliling ni permukaan itu dah pun lekang. Jadi dah pun masak lah. Okey, kita akan keluarkan kulit ni. Okey, kita masukkan dalam pinggannya. Kita alihkan pemanggang ni sekejap. Okey, kita akan masukkan inti kelapa tadi tu. Kalau kita nak gunakan susu cair pun boleh. Telur 1 biji, margarin lebih kurang dalam 1 sudu kecil, garam secukup rasa, dan sedikit berwarna kuning lah. Jadi chef akan gabungkan semua bahan-bahan ni dan chef akan gunakan blender untuk dapatkan hasil dia yang halus. Baik. Kita masukkan iaitu tepung gandum. Masukkan santan. Telur 1 biji. Masukkan margarin. Sedikit garam.
Baik, semua bahan-bahan tadi kita akan campurkan dengan sedikit, iaitu pewarna kuning, telur, dan kita akan blender. Dah pun siap adunan tadi. Jadi chef akan tuangkan ke dalam acuan. Tapi sebelum tu chef akan mengenalkan satu lagi koleksi ikan, iaitu tube roti jala, yang mempunyai 3 aras ataupun muncung ni, di mana dia ada 3 peringkat. Kita boleh potong dia mengikut peringkatnya. Jadi ikut kesesuaian lah lubang ataupun acuan dia tu. Baik. Warna dia pun cantik, kuning. Kita tuangkan dalam ni. Lagi mudahlah kerjanya. Okey. Baik. Apa yang chef suka dengan produk ni, di mana kalau kita buat tak habis, katakan, kita boleh simpan terus ke dalam peti sejuk. Mudah bukan? Baik, saya akan potongkan mengikut ni. Maknanya saya memilih yang tahap yang pertama ni, di mana saya akan potong. Cara dia macam ni saja. Okey. Okey. Ini dia punya muncung tadi yang saya dah potong. Jadi dia punya lubang dia tadi, mengikut kesesuaian kita. Baik. Untuk membuat roti jala ini, chef akan menggunakan PA chef lah, PA5 ni. Iaitu chef akan memilih di bahagian yang rata ni. Okey. Kita bukakan api yang sederhana panas. Dengan PA5 ni kita tak perlu gunakan minyak. Jadi terus sahaja kita tuangkan ke dalam dia. Okey. Inilah bentuk dia. Dan kita akan biarkan seketika sehingga dia punya adunan tadi tu masak. Dan kita boleh gulung. Nampaknya kita punya roti jala pun dah siap. Jadi saya akan keluarkannya. Tu dia. Okey. Ya. Saya akan gulungkannya. Okey. Inilah dia hasilnya. Inilah dia roti jala yang telah chef hasilkan bersama dengan PA5. Dan amat sesuai kita gabungkan dia dengan kari daging. Saya dah buat. Anda bila lagi? Resepi seterusnya yang chef akan kongsikan kepada anda, yang pastinya chef akan menggunakan PA5 chef ni, iaitu apam balik. Kita tengok bahannya. Saya perlukan iaitu tepung gandum, gula 125 gram. Saya perlukan air 365 ml.
saya perlukan iaitu baking powder untuk lembutkan dia, naikkan dia, dan saya gunakan iaitu soda bikarbonat iaitu untuk dapatkan dia punya rapuh, dia punya dia crunchy ataupun itu bunyi dia. Jadi saya perlukan iaitu telur 1 biji berwarna kuning. Okey. Baik, bahan-bahan untuk kita tabur dalam apam balik itu, saya perlukan iaitu gula. Saya perlukan iaitu kacang tanah yang kita goreng dan kita tumbukkan dia. Okey. Perlukan jagung iaitu krim jagung, kita campur ke dalam dia, ya Allah sedap dia berngi, dan sedikit margarin. Kita terus kepada iaitu bagaimana kita nak buat dia punya apam balik tadi. Pertama sekali, chef akan menggunakan iaitu mixer ni. Kita akan kisar telur, okey, bersama dengan gula iaitu 125 gram. Okey. Kita kisarkan dia sehingga kembang. Nampaknya telur dengan gula tadi pun dah kembang. Jadi saya akan masukkan iaitu soda bikarbonat setengah sudu kecil dan baking powder setengah sudu kecil. Okey. Kita masukkan air 365 ml. Okey. Dan berwarna kuning. Kita kisarkan dia lagi sehingga dia sebati dan kembang. Nampaknya dah sebati, dan kembang. Kita masukkan itu tepung gandum. Okey. Dan kisar-kisarkannya lagi sehingga dia betul-betul sebati dan tidak bergentil. Nampaknya dah sebati dan tak bergentil. Jadi kita bukakan dia. Okey. Dengan menggunakan PA chef ni, kita panaskan pemanggang ajaib ni. Dan kali ni apa yang saya nak gunakan iaitu menggunakan bahagian permukaan yang ada garisan-garisan yang halus ni. Baik, kita sapukan dengan mentega ataupun margarin ni dalam dia di semua permukaan ni. Okey. Baik. Dan kita masukkan kita punya adunan tadi. 2. Dan kita letakkan 3. Dan kita kacaukan dia macam ni. Istimewanya kita boleh buat macam ni. Okey. Lepas itu, apa yang kita perlu buat? Kita teruskan sahaja. Letakkan gula dalam dia. Okey. Gula. Kita masukkan kacang tumbuk. Okey. Dan kita masukkan iaitu kita punya jagung. Okey. Ni.
Masukkan sedikit, iaitu margarin, dan kita tutupkannya dengan api yang sederhana selama 5 minit. Nampaknya dah pun siap. Jadi kita tutupkan api dan kita boleh lipatkan dia. Okey. Dah pun garing dia punya ni. Okey, kita ambil bawa keluar. Kita ketepikan dia. Inilah dia hasilnya. Dan selepas ni chef akan potong dan kita hiaskan dia. Inilah dia hasil apam balik yang telah chef masak menggunakan PA chef ni, PA5. Apa tunggu lagi? Jangan lupa balik nanti buat apam balik. Baik, resepi seterusnya yang chef akan kongsikan kepada anda iaitu beef sausage pizza ataupun pizza daging sausage. Yang sesuai kita gunakan PA5 ni, iaitu pizza pemanggang ajaib. Okey. Baik, kita teruskan dengan bahan-bahannya, iaitu chef perlukan tepung gandum. Chef perlukan iaitu yeast kering. Saya perlukan sedikit gula untuk sebagai pemakanan untuk yeast tadi, untuk dia naik. Okey, saya perlukan iaitu mozzarella cheese, air 150 ml. Saya perlukan iaitu sos pasta yang boleh anda dapat di supermarket dan sebagainya. Olive oil, parmesan cheese. Dekat sini chef ada bahan sampingannya, iaitu kita nak letakkan di atas pizza tadi, iaitu sayur-sayuran. Chef ada lada benggala merah, lada benggala kuning, lada benggala hijau, sedikit cendawan shiitake, ada tomato yang chef slice memanjang macam ni. Ini adalah beef sausage atau sausage daging, dan bawang Holland ni yang chef potong ring macam ni. Okey. Baik. Langkah pertama yang saya perlukan iaitu saya perlukan yeast kering ni dicampurkan dengan air ataupun air suam, kita boleh bancuhkan dia. Right. Dengan iaitu sedikit gula sebagai bahan pemakanan dia. Okey. Baik, kita kacaukan dia sikit dalam dia. Okey. Okey. Dan saya perlukan mixer untuk kita nak ulikan dia dough tadi tu. Okey, saya perlukan tepung gandum. Okey. Kita masukkan iaitu yeast kita ni. Okey. Dan kita terus kacaukan dia. Nampaknya kita punya dough pun dah siap. Dah sebati. Inilah dia hasil dia. Kan? Jadi apa yang kita perlu buat, kita akan raiskan dough ni sehingga dia naik 2 kali ganda. Sebelum tu, apa yang saya nak buat, saya akan sapukan dia dengan sedikit olive oil. Okey. Dah pun berkilat Jadi kita akan restkan dia sehingga dia naik 2 kali ganda. Tunggu. Dah 30 minit berlalu. Jadi kita akan tengok kita punya dough ni dah naik 2 kali ganda. Okey. Apa yang kita perlu buat, kita akan bentuk bulatkan dia. Okey. Kita bulatkan dia macam ni. Dan apa yang kita buat, kita nak roll dia. Okey.
Roll dia. Nak roll dia, bagi dia bulat. Okey, kita rollkan dia. Dan kita menggunakan kita punya PA kita ni. Right. Ambilkan tepung sikit dan kita masukkan dalam ni. Okey. Itu dia. Okey. Dan kita buatkan macam ni sikit. Okey. Buat di belakang pisau. Okey. Kalau kita nak gunakan garpu ke, kita boleh guna. Okey. Baik. Chef ada iaitu sos pasta, yang kita boleh beli daripada supermarket, Sama ada kita nak guna sos pasta cendawan ataupun sos pasta yang asli itu, Okey. Baik, ini sos pasta cendawan yang chef letakkan. Baik, kita sapukan dia macam ni. Sapu di keliling. Kalau kita nak gunakan tomato puree pun boleh, lagi banyak lagi sedap lah. Okey. Baik. Seterusnya chef ada kat sini sayur-sayuran ni, yang kita akan letakkan dalam. Okey, kita taburkan dalam ni. Okey. Dan kita selang-selikan dia dengan parmesan cheese ni. Okey. Kita masukkan lada benggala. Benggala kuning. Okey. Dan lada benggala merah ni. Okey. Tomato. Dan saya akan masukkan iaitu mozzarella. Kita selang-selikan dia. Okey. Sausage. Bawang besar. Okey. Dan selang-selikan dengan mozzarella cheese. Okey. Sikit parmesan. Dah pun siap. Saya dah masukkan semua bahan-bahan tadi ke dalam, orang kata apa, pemanggang pizza ajaib ni. Dan kita akan bakarkan dia dengan menggunakan ikan ni. Baik. Dengan menggunakan api sederhana, yang kita tunggu sehingga pizza ni masak. 15 minit dah berlalu. Jadi inilah dia hasilnya pizza yang selalunya kalau kita bakar dalam oven memerlukan masa 25 minit dengan suhu 200 darjah Celsius. Tapi dengan PA kita hanya 15 minit. Mudah bukan? Jadi kita angkat punya pizza ni. Inilah dia hasil dari pemanggang ajaib iaitu PA kita, PA 5. Hasilnya mudah bukan? Anda bagaimana? Cubalah resepi ini. Maka selesailah sudah beberapa resepi yang saya kongsikan dengan anda. Yang pastinya saya menggunakan PA chef, iaitu pemanggang ajaib 5 atau koleksi ikan pemanggang ayam dan pizza ajaib. Inilah dia. Seperti yang saya maklumkan kepada anda, dia juga boleh memasak pizza. Juga 1 ekor ayam darah yang tanpa dipotong-potong, apam balik, roti jala.
kuih ketayap, menggoreng roti canai, memasak telur dadar dan sebagainya. Apa ditunggu lagi? Dapatkan yang asli dari para pengedar, stokis dan cawangan-cawangan menang glassware yang berhampiran. Mudah bukan? PA5 benar-benar ajaib.